Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi di YP Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong share dan tolong subscribekan channel Pak Haji ni untuk kawan-kawan kita yang lain. So hari ni Pak Haji masih lagi bersama dengan Datuk Zahrin, orang lama dalam UMNO dulu, kini dan selamanya. So hari ni topik dan konten Pak Haji dengan Datuk Zahrin ni, Pak Haji nak bertanyakan dengan Datuk Zahrin kerana Datuk Zahrin dulu dalam UMNO lama bersama dengan Barisan Nasional dan juga MCA. Jadi hari ni Pak Haji nak tanya dengan Datuk Zahrin, apakah peranan MCA sekarang ni dalam Barisan Nasional, dan adakah MCA ni bersandiwara kononnya MCA bakal untuk keluar daripada Barisan Nasional? Jadi saya minta Datuk Zahrin tolong kupaskan dan tolong kongsikan pertanyaan saya ni. Teruskan Datuk Zahrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua rakyat Malaysia yang menonton melalui YouTube YB Channel ini. Pertama kita kena faham bahawa sejarah menunjukkan MCA ini adalah satu pertubuhan perniagaan. Kalau dilihat presiden yang pertama ialah Tun Tan Cheng Lock, orang yang dikira kaya di Melaka, yang banyak duit. Jadi MCA inilah dahulunya zaman saya dalam pemuda UMNO tahun 70-80-an, kami panggil MCA ini money come off, duit datang daripada macam-macam lah. Jadi MCA ini memang dari segi sejarah dia adalah rakan kepada gabungan perikatan tahun 1952 di mana kita telah menempuh sejarah menang dalam pilihan raya Bandaran Melaka, Bandaran Kuala Lumpur. Dari itu hari ini MCA masih kekal daripada perikatan ke Barisan Nasional, dan kita melihat MCA ini adalah lambang status berbagai kaum dalam parti politik dan negara ini. Waktu kita nak merdeka pun kita memanggil sama MCA untuk berjuang bagi kemerdekaan Melaya, kemudiannya bernama Malaysia. Jadi sikit sebanyaknya orang-orang Cina kena sedar bahawa jika tidak ada MCA pada tahun 56 dalam membina perjanjian kemerdekaan, orang Cina belum tentu lagi mendapat taraf warga negara. Tetapi di atas perjuangan MCA, suara MCA meminta kepada Tengku Abdul Rahman dan juga pembesar Melayu termasuk raja-raja Melayu untuk menerima orang-orang Cina ini. Dan itu sebab banyak orang tak faham. Kadang-kadang kita nak mengutuk MCA tetapi tak tahu sejarah. Sejarahnya ialah, adakah anda berfikir dengan Tengku Abdul Rahmannya, Tun Razaknya, Tun Dr. Ismailnya, apa ni, Datuk Panglima Gantang ni dan sebagainya lah, yang berulang alik ke London itu untuk menuntut kemerdekaan dari British itu. Anda tahu tak siapa yang bagi duit? UMNO tak ada duit. Jadi yang bagi duit kepada rombongan kemerdekaan kita berulang alik ke London itu ialah MCA, Tun Tan Cheng Lock. Sejarah membuktikan Tun Tan Cheng Lock lah yang paling banyak keluar duit untuk menaja perjalanan, makan minum, hotel dan sebagainya rombongan kemerdekaan Melaya. Jadi kita jangan tak tahu sejarah, jangan duduk hentam MCA ini macam tidak berjasa kepada negara ini dan juga orang-orang Cina. Kamu adalah bangsa keturunan yang tak mengenang budi terhadap kamu boleh jadi warga negara sekarang. Kalau tidak MCA perjuangkan kamu untuk jadi warga negara, tuntutan Josoli, kamu sekarang ni seperti mana kehendak Parti Kebangsaan Melayu Melaya Pakemam, kamu dihalau keluar daripada Melaya ni sebab kamu rakyat British. Kamu bukan rakyat Malaysia masa itu, rakyat British. Tetapi kerana perjuangan MCA, sama ada Tan Cheng Lock, TH Tan dan sebagainya, pemimpin-pemimpin MCA, kamu dapat warga negara dan sekarang kamu
langsung tidak mengenang budi MCA, kamu buat macam-macam tomahan kepada MCA. Dan sehingga hari ini UMNO sendiri menyerang MCA ini, dan ada setengah pihak kata MCA akan keluar daripada Barisan Nasional. Tidak, pada saya MCA akan kekal. Walaupun dia tidak ada kerusi, dia akan kekal berada dalam Barisan Nasional, dan MCA ini adalah ayam tambatan kita untuk melawan DAP. Dari itu kenapakah UMNO tidak menggunakan MCA, memberi kekuatan kepada mereka, kami pundi-pundi Melayu, menyokong mereka. Tengok sajalah di Bandar Tun Razak, untuk berapa penggal kawasan parlimen ini dikuasai oleh MCA, oleh Tan Chai Ho. Tapi oleh 2008 ditolak, kemudian itu berpindah randah ahli parlimen Bandar Tun Razak ini daripada Khalid Ibrahim almarhum kepada Kamaruddin Jaafar, dan sekarang Datuk Seri Dr. Wah Adizah yang juga isteri Perdana Menteri. Kamu tanggunglah. Bila kamu menyokong Perikatan Nasional, kamu tambah kekuatan, kamu sokong Pakatan Harapan, dan kemudian itu kamu tambah undi orang Cina yang memang menentang UMNO dan Barisan Nasional ini, khasnya calon MJ. Sekarang kamu terima padah dia. Kamu pernah tengok Dr. Wah Adizah melawat, naik rumah pangsa 16 tingkat, 24 tingkat itu? Tak ada kan? Ada sibuk dengan kereta perunda dia, dengan bodyguard dia, dan suruh balaci macai dia jaga kawasan Bandar Tun Razak ni. Ada dia ambil tahu? Ada dialog antara dia dengan pengundi-pengundi? Tak ada. Bagi orang Cina, dia tak peduli. Dia tak perlu wakil rakyat itu melawat kawasan dia. Orang Cina di Taman Konot di kawasan saya ni, lenseng ke, dia tak peduli. Dia yang penting sekali bahawa dengan sokongannya kepada calon PKR ini, maka dia dapat menubuhkan kerajaan. DAP ada dalam kerajaan. Ini yang tak cerdiknya orang Melayu. Kerana sentimen-sentimen anti itu, anti ini, undi Pakatan Harapan, termakan emosi. Mana dia janji besok pagi jadi kerajaan minyak akan turun? Mana janji lebuh raya, tol akan dihapuskan? Tapi kamu orang Melayu ni, masalahnya otak dia dekat dahi, bukan dalam kepala. Kalau orang Melayu otak dia dalam kepala, dia boleh fikir. Tapi orang Melayu ni otaknya di dalam, bukan dalam kepala, tapi di kening, di dagu, terbunjul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, MCA kena main politik. Apa yang dia lakukan sekarang untuk menyerang DAP. My Kios itu, isu My Kios itu memang jadi isu publik, kepentingan awam. Harga sebenar 12,000, ganda jadi 25,000. Kemudian tidak berfungsi. Macam saya katalah, kios ni dia punya masalah, dia pergi beli rantai dulu. Beruk atau anjingnya belum ada lagi. Patutnya kios itu dah ada dah permintaan, dah ada orang nak berniaga. Jadi pihak KPPT ni hantar kios itu, dan besoknya, minggu depannya terus orang yang memohon tu dapat berniaga. Ini tidak. Selepas dah hantar kios, peniaganya tak ada. Jadi beli rantai beribu-ribu, monyetnya, beruknya, anjingnya tak ada. Ini yang tuan-tuan perempuan tak faham. Dari itu saya nak serulah kepada orang Melayu. Soal MCA ini anggaplah dia rakan setia orang Melayu sejak kita merdeka dulu dan sehingga kini. Ada buruk dan baiknya itu kita musyawarahkan untuk diselesaikan. Jangan kita terlalu gopoh gapah untuk membuat keputusan dan menghukum pada MCA. Pada saya pernah jadi Setiausaha Barisan Nasional. Ketua saya MCA. Saya tahu budaya MCA ni. Kita hendakkan orang Melayu dan juga orang yang ada jiwa patriotik. Masalah sekarang, orang-orang Cina ni dah tak ada dah. Nak berterima kasih, bersyukur. Mereka cuba nak punahkan MCA. Saya sendiri, kalau di Bandar Tun Razak ini, calonnya MCA, saya tak undi. Saya tidak ada sentimen perkauman dalam soal untuk mendatangkan balik
ataupun kembalikan balik kuasa Barisan Nasional. Jadi itu tuan-tuan dan puan, bagi orang Melayu yang mengundi calon MCA, kamu adalah seorang yang mengenang budi, mengenang jasa MCA dalam perjuangan kemerdekaan ini dulu. Tetapi lahanan ni, bukan semua orang Cina ini tidak berfikir panjang, menjadi orang yang tidak mengenang budi. Dari itu saya menolaklah sebarang andaian bahawa MCA nak keluar daripada Barisan Nasional, akan bertanding solo. Kalau MCA bertanding solo pun, kena maklum tuan-tuan, 3 parti dalam Perikatan Nasional, perikatan ni dahulunya sekarang Barisan Nasional, UMNO berdaftar logonya di Suruhanjaya Pilihan Raya, MIC berdaftar logonya di Suruhanjaya Pilihan Raya, MCA mempunyai logo berdaftar. Mereka boleh bertanding secara solo. Maksudnya kita backup. Dia tak nak guna, ada orang mungkin marah dengan dacing ke, maka dia nak bertanding secara solo. Itu bukan bermaksud keluar daripada Barisan Nasional, pakai logo dia sendiri. Jadi kalau itu berlaku, kita sokong. Kita daripada gabungan Barisan Nasional atau dahulunya Perikatan, sokong untuk kekuatan balik, kembali balik Barisan Nasional ni berkuasa. Dan kita kena ingat, kita tak guna lagi lah untuk menjerit apa dipanggil, Melayu terancam, Melayu berdaulat. Tak ada kuasa apa pun yang boleh menolong Melayu ini, melainkan melalui kuasa politik. Kalau orang Melayu tidak berkuasa, tidak menjadi kerajaan secara majoriti, Melayu memang tak terjamin. Melayu memang tidak berdaulat. Seperti Perikatan sekarang, Pakatan Harapan sekarang dengan UMNO, Kerajaan Madani, kerana 42 kerusi yang dimiliki oleh DAP itu telah memberi kekuatan kepada mereka untuk kontrol apa perjuangan agenda Melayu. Terpekong ni seorang ya, Anwar Ibrahim. Jadi kita tak perlulah nak menjerit sana, menjerit sini, terpekik sana, melolong sana. Hidup Melayu, hidup ini tak perlu. Beramai-ramai kita bersatu, kita kenakan buat pendirian. Mana parti politik yang menolong Melayu, kita sokong. Dan kalau kita ada kuasa itu nanti, barulah Melayu ini berdaulat, barulah hidup Melayu ini terjamin. Kalau ini bentuk dia, kita NGO ni yang berjuang kerana Melayu berdaulat ni, macam menjerit di luar kandang lah. Tak ada apa faedah pun. Macam anjing menjerit di luar kandang, untuk melalak lembu, rimau, singa di dalam kandang. Apa itu orang peduli? Kau jeritlah di luar kandang. Kita mesti bersatu. Pandangan kita mesti jauh. Itu sajalah pandangan saya, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang baik itu dari Allah. Yang tak betul itu saya mohon maaf jika keterlaluan ucapan saya. Terima kasih Datuk Zahrin, dan kepada sahabat-sahabat semua yang mendengar. Ini adalah satu mesej yang mana kita punya point daripada awal tadi Datuk Zahrin terangkan. Pertama sekali, kita kena Melayu kena bersatu. Melayu kena bersatu, barulah kita boleh mendaulatkan Melayu tu. Dan apa saja yang kita lihat dalam negara kita ni, puncanya adalah DAP. DAP itu adalah parti yang memecah belahkan perpaduan dan keharmonian dalam negara. Jadi sahabat-sahabat, jangan lupa, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Zahrin. Assalamualaikum.